Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Najri dan masih lagi dengan Cikgu Rosnizah. Okey, Cikgu, kali ini apa Cikgu nak kongsikan pula dengan murid-murid? Okey, kita kongsikan untuk bahagian B dan juga C lah. Okey. Kertas 2, B dan C ni merupakan soalan esei. Tetapi nama dia soalan esei. Kita tengok cara menjawabnya, adakah esei yang panjang ataupun yang ringkas ataupun sebagainya. Alright, mari kita. Untuk sains tambahan ni tak ada masalah lah. Nanti kita tengok satu demi satu lah. Boleh. Okey, kita pergi yang pertama dulu Akmal, iaitu Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan perbezaan corak gelombang yang dihasilkan apabila tali gitar bahagian atas dan juga bahagian bawah dipetik. Maksudnya bahagian berbeza, maka gelombang yang dihasilkan sama ada panjang gelombang dia tu macam mana. Okey, panjang ataupun pendek. So bila kita tengok di sini dia punya nilai dia tu dari segi masa dan juga sesaran dia, kita tengok sesaran dia sama 1. Tetapi masa dia bila kita tengok satu ayunan lengkap ni dia punya yang ni nilai 1. Okey, yang ni nilai 1 dia separuh. Berbeza. Yang ni lebih kurang 1 lah. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama A. Okey, ada yang nak jawab A. Yang ni soalan esei dia 6 markah Akmal. Oh. Okey, Fakruddin. Bandingkan ya, silakan. Fakruddin. Fakruddin boleh on mic ke? Kesian awak cakap tak ada siapa dengar tau. Okey, Fakruddin. Sorry. Okey. Berdasarkan Rajah 1.1 dan Rajah 1.2, bandingkan gelombang bunyi yang terhasil berdasarkan aspek berikut. Amplitude, tempoh, frekuensi. Okey, jawapannya? Untuk amplitude, Rajah 1.1 sama dengan 1.2. Okey. Untuk tempoh pula, lebih besar dan 1.2 lebih kecil. Okey. Dan untuk frekuensi pula, Rajah 1.1 lebih rendah berbanding 1.2. Okey, Akmal di sini dia kata bandingkan. Dari segi ada 3 lah. Dia punya ciri dia. So bagaimana bila kita sebut esei, adakah kita kena buat dalam bentuk karangan panjang? Okey, yang Fakruddin bagi tadi kita nampak terlalu ringkas. Dia bagi satu-satu. Boleh ataupun tidak. Okey, jawapannya boleh. Kalau Akmal ni baik hati dia bagi boleh lah. Kalau Akmal tak baik hati, tak boleh cikgu tak nak. Saya nak panjang berjela-jela. Contoh kalau bergantung Akmal lah. juga ya? Ya, bergantung Akmal. Okey, kalau dibagi satu-satu nak panjang pun boleh, ringkas pun boleh. Jadi saya bagi yang paling senang. Buat paling senang, jadual. Ya betul Akmal. Kita buat jadual. Di mana dia punya aspek dia amplitude 1.1 sama, 1.2 sama. Iaitu dua-dua ni adalah sama. Tapi dia dapat di sini 1, 2. 2 markah di sini. Kiri kanan. Okey, yang kedua tempoh. Tempoh bila kita tengok Rajah 1.1 tadi, bila saya sebut tadi nilai dia 2 dengan 1. Okey, yang 2 maksudnya 1.1 ni lebih besar sebab separuh dia tu 1, maka dia lengkapnya akan jadi 2 lah. Dan Rajah 1.2 lebih kecil. Dan frekuensi dia bergantung kepada tempoh. Di mana dia punya formula bagi frekuensi F sama dengan 1/T. Kalau kita tengok dia punya rumus dia ni, F dengan T berkadar songsang. Maka kalau tempoh dia lebih besar, maka frekuensi dia akan jadi lebih rendah. Kalau tempoh dia lebih kecil, maka frekuensi dia akan jadi lebih tinggi. Jadi mudah untuk dapat. Maka 2 terus dapat 6 markah. Berbanding kita buat ayat yang panjang, boleh, tak ada masalah. Bukan satu kesilapan. Tapi yang ni lebih mudah. Kalau Akmal tengok, senang tak nak cari jawapan. Lebih mudah pemeriksa untuk faham. faham. Ya, betul Akmal. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian B. Okey, saya baca soalan Akmal. Rajah berikut menunjukkan seorang pekerja di landasan kapal terbang. Okey, kita tengok dia punya gambar dia ni. Dia pakai penutup telinga. Penutup telinga. Okey, terangkan mengapa lelaki itu memakai alat perlindungan telinga. Okey, ada nak bagi jawapan? Ini saya nak minta Haikal Daniel lah sebab muka gambar tu macam Haikal Daniel. Boleh ke Haikal? Okey, Haikal. My man. Jawapannya? Silakan. Boleh. Okey. Untuk B. Frekuensi bagi bunyi kapal terbang adalah tinggi.
Okey. Ini boleh menyebabkan gerendam telinga bergetar dengan kencang, lalu merosakkan telinga dan pendengaran pekerja itu. Okey, dia cerita tentang frekuensi. Okey, frekuensi bagi bunyi kapal terbang tinggi. Okey, kita tahulah bunyi yang dihasilkan oleh kapal terbang itu tinggi menyebabkan gerendam telinga kita bergetar kencang. Kalau terlebih apa yang kita mampu dengar, maka dia boleh merosakkan telinga ataupun sistem pendengaran kita lah. Sebab itulah dia kena pakai penutup dia. Kalau dia tak pakai, mungkin dia boleh menyebabkan gerendam kita tu rosak. Okey, seterusnya. Ni soalan panjang ni. Okey, siapa yang nak baca dan bagi jawapan? Tadi siapa angkat tangan tadi? Okey, Puteri Mariam. Boleh? Sebuah pesawat pejuang musuh menyerang sebuah pangkalan tentera pada jarak 20,000 meter. Pesawat itu melancarkan sebuah peluru berpandu dengan hal laju 300 ms per -1 ke arah pangkalan tentera itu. Selepas 10 saat, pangkalan tentera itu melancarkan serang balas dengan menggunakan sebuah peluru berpandu dengan hal laju 350 ms -1 untuk memintas serangan tersebut. Hitung masa yang diambil bagi peluru berpandu dari pesawat pejuang musuh itu sampai ke sasarannya. Jawapannya adalah T1 bersamaan D per V. Jawapan dia 20,000 per 300. Dan jawapannya kita dapat adalah 66.67 saat. SS. Okey. Dia ambil jarak bahagi dengan hal laju yang pertama tadi iaitu 20,000 bahagi 300, yakni dia gantikan dia punya nilai berkenaan dapat 1 markah. Dan jawapannya 66.67 saat 1 markah. Okey, tak habis lagi ni Akmal. Sebab dia ada bawah lagi selepas 10 saat ni. Okey, apa kata kita nak teruskan Puteri Mariam untuk yang kedua? Boleh, Cikgu? Okey, silakan. Adakah peluru berpandu dari pangkalan tentera itu berjaya memintas peluru berpandu daripada pesawat tersebut? Jelaskan jawapan anda. T2 bersamaan D per V tambah 10 saat bersamaan 20,000 per 350 tambah dengan 10 saat. Jadi jawapan dia 57.14 tambah lagi dengan 10 saat bersamaan dengan 67.14 saat. Jawapannya adalah tidak berjaya kerana T2 lebih T2 besar berbanding T1. Okey, T1 tadi kita dapat apa, Akmal? 66.67 saat. 67 saat. Okey, kita tengok T yang kedua di mana dia nak pintas ni. Okey, kenapa dia perlu tambah 10, Akmal? Sebabnya selepas 10 saat. Betul. Dia kira kadang-kadang murid kita tercicir ni selepas 10 saat ni. Itu bahaya. Okey, bila dia tambah 10 maka dia dapat 67.14. Boleh pintas atau tidak sebab dia 66.67 tadi. Maka bila kita tengok sini nilai ini lebih besar. Sebab tu jawapannya tidak berjaya kerana T2 melebihi T1. Di sini kita tengok 4 markah ni. Okey, 1 markah jawapannya tidak berjaya, penerangannya 1 markah dan cara kiranya 2 markah. So dapat 4. Okey. Dia punya soalan ni dia boleh gabungkan jadi 6 markah. Tapi kita takut nanti ada benda yang tertinggal tak sampai dia punya maksudnya, maka kita pecahkan, kesian kepada murid lah. Sebab itu kita kena faham soalan betul-betul kan. Ya, betul. Saya pasti ada murid yang lupa nak tambahkan 10 saat. Ya, betul. Yang ni yang penting ni. Kalau tersilap yang ni, habis semua. Maka dia akan kata berjaya sebab nilainya dapat 57.14. Maka 4 markah ni terus hilanglah. Tak ada apa. Dapat terus 2. Atas dapat 2. Sebabnya kesilapan tak tambah, automatik tak dapat apa. 4 markah hilang. Sayang dia. Okey, seterusnya untuk D. Okey, ada yang nak jawab D? Siapa? Amna ke nak jawab? Sesiapa? Boleh Amna? Okey. Anda diminta menjalankan satu kempen untuk menerangkan tentang kesan berbahaya gelombang elektromagnet. Huraikan isu-isu yang anda mahu ketengahkan dalam kempen itu. Isu dia terdedah kepada gelombang elektromagnet secara berterusan daripada telefon bimbit. Kesan dia boleh merosakkan gerendam telinga atau menyebabkan sakit kepala atau migrain. Isu kedua terdedah kepada cahaya
ultra ungu Okey. dan kesan dia menyebabkan selaran matahari atau kanser kulit atau katarak. Okey, ada lagi. Seterusnya, terdedah kepada sinar X. Kesan dia memusnahkan sel-sel atau menyebabkan kecacatan kepada fetus dalam rahim. Okey, dia bagi beberapa yang ada dalam gelombang elektromagnet dan dia terangkan setiap satulah. Okey, kalau kita tengok di sini isunya apa dan kesannya apa. Dia boleh buat dalam bentuk jadual ataupun boleh buat dalam bentuk satu ayat untuk kedua-duanya. Okey, isunya contoh sini terdedah kepada gelombang elektromagnet secara berterusan daripada telefon bimbit. Yang ni bahayalah. Nak kalau kita tidur, kita letak telefon bimbit di tepi telinga kita sambil borak tapi mata pejam. Kesannya tu boleh merosakkan gegendang telinga ataupun menyebabkan sakit kepala ataupun migrain lah. Okey, yang kedua terdedah pada cahaya ultra ungu. Ultra ungu, cahaya matahari sekarang lah. Betul. Maksudnya sebabnya ultra ungu ni nak sampai ke bumi ditapis oleh lapisan lapisan ozon. Oh, lapisan ozon. Ozon. Dekat lapisan atmosfera tu dia ada satu lapisan ozon dia. Kalau lapisan ozon tu menipis, maka cahaya ni boleh tembus menyebabkan selaran matahari ataupun kanser kulit ataupun katarak. Kalau kita terdedah terlalu lama, yang tu yang bahaya. Okey, terdedah kepada sinar X memusnahkan sel-sel menyebabkan kecacatan kepada fetus dalam rahim. Okey, baik cikgu, saya pasti semua murid pun dah faham mengenai bab gelombang kita kali ini, cikgu, ya, kan? Tuan. Dan mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada murid di luar sana secara ringkas dan padat mengenai bab yang kita baru saja selesai. Okey, Silakan. Akmal, terima kasih. Rumusannya macam biasa saya lah. Cara menjawab soalan berkenaan, terutama kalau objektif, maka kita pilih yang salah supaya kita ada pilihan jawapan kita tu tak banyaklah. Okey, yang keduanya kena tengok tugasan yang diberi supaya kita tersilap baca dan tersilap memberi jawapan berkenaan. Dan juga untuk soalan esei, untuk memudahkan pemeriksa supaya pemeriksa suka hati untuk bukan suka hati, senang untuk mencari jawapan, maka kita guna kaedah yang senang, contohnya dalam bentuk jadual ataupun bentuk ayat yang ringkas dan padat. Ya, baik. okey. Terima kasih banyak-banyak Sama, Cikgu Akmal. Rosnizan, dan tak lupa juga murid-murid kita yang cukup aktif dan hebat daripada SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Lambai sedikit. Okey, dan tak lupa juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Kulina. Baiklah, kita akan jumpa lagi dalam Sukses SPM 2022. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.